Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Surau. Dan sini saya kenal beberapa orang dari UKM, Samsul, Rahman. Terima kasih kerana menjemput saya, dan saya harap apa yang saya sediakan ini dapat memenuhi apa yang diharapkan. Dan saya memang menghargai apa yang diusahakan oleh pihak surau ini. Saya rasa ia satu langkah yang istimewa juga. Maknanya biasanya dekat surau ini orang buat ceramah-ceramah agama yang standard, yang tradisional, tapi di sini diluaskan untuk melihat aspek-aspek lain yang termasuk dalam pengamalan kita sebagai Islam, sebagai satu cara hidup. Bukan setakat ibadah saja, tapi sebenarnya semuanya ada kaitan dengan Islam dan kejadian-kejadian yang dijadikan oleh Allah untuk kita lihat dan kaji dan juga dapat menambah iman kita daripada apa yang kita ketahui itu. Jadi apa lagi lah apa yang diminta ini, kisah tentang angkasa. Saya kena sebut bahawa asalnya saya ini orang elektronik, kerja elektronik. Jadi perkara ini memang tidaklah kaitan sangat asalnya. Tapi di UKM saya diminta untuk menjadi pengarah angkasa dan terlibat hampir 5 tahun. Jadi di situlah baru belajar tentang ini sebenarnya. Jadi saya pun tengah belajar lagi. Tapi diharapkan dapatlah kongsi sikit apa yang dah dipelajari dalam masa itu. Dan memang di Malaysia mungkin tak ramai lagi yang mengkhusus ataupun yang memang fokus kepada kajian ini. Walaupun ada tapi tak ramai. Mungkin tuan-tuan perempuan ingat kita dulu ada Datuk Mazlan Osman, WKM juga. Mungkin dia seorang-seorang yang betul-betul mengkaji dan pakar dalam bidang ini yang saya dapat. Mungkin di Malaysia sekarang ada lagi seorang dua, di UM, di USM, tapi di UKM mungkin tak ada yang betul-betul mendalam dalam bidang ini. Tapi kita serah sikit-sikit apa yang kita tahu, insyaAllah. Tapi sebenarnya umat Islam sepatutnya patut mengetahui sikit sebanyak tentang ini, sebab kita tahu banyak ayat Quran. Saya cuba bawa satu lah atau dua yang di sini yang benar berkaitan dengan ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Jadi maksudnya boleh tertera di situ sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang terdapat bukti-bukti kekuasaan ilahi bagi orang-orang yang berakal. Iaitu orang-orang berakal ini ditakrifkan di sini, orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan mereka berdiri, mereka duduk berbaring di atas lambung mereka, dan mereka sentiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan alam ini dengan sia-sia sahaja. Maha suci Engkau, oleh itu lindungilah kami dari azab neraka. Jadi bagi saya ayat ini sangat berkaitan di mana penciptaan langit dan bumi ini adalah sesuatu yang sepatutnya membawa kita kepada mengingat Allah, dan dengan itu mendekatkan diri kita dengan pencipta kita. Jadi dari situ saya
mungkin bawa satu slide sini yang saya ambil daripada penerokaan angkasa ni ya, yang utamanya pencerapan angkasa ini sekarang ini dibuat oleh Hubble Space ni ya. Dia panggil Hubble Space Telescope. Ini teleskop, kalau biasanya kita tahu ada beberapa teleskop optik yang ada di bumi, tapi yang ini teleskop yang diletak di atas satelit di angkasa. Jadi dengan terletaknya di angkasa itu mungkin dia ada kelebihan dari segi pencerapan apa yang ada di langit ya, ataupun sama ada cakrawala ke ataupun bintang ke dan sebagainya yang ada di langit yang dapat dicerap oleh Hubble ini. Jadi di sini diberikan satu gambaran bagaimana Hubble ini setakat ini dapat mencerap sehingga ke satu masa yang lampau apa yang berlaku di angkasa. Mungkin nanti saya cuba terangkan lebih teknikal sikit ya. Ini satu hal juga dalam apa yang ingin disampaikan ini. Mungkin saya kena caution juga, caution bahawa yalah, kita pernah pergi persidangan, mungkin ada beberapa ketika juga dijemput termasuk pada program-program yang technical dan sebagainya. Penyampaian tu biasanya teknikal lah. Jadi kita biasa dengan di universiti ni kita biasa memberi penyampaian yang teknikal. Tapi di sini kita cuba nak beri yang betul-betul layman lah, sedaya upaya lah. Tapi mungkin tak boleh lari juga dengan beberapa perkara teknikal untuk memahami apa yang kita cuba fahami daripada apa yang berlaku di angkasa. Jadi apa yang ditunjukkan di sini, kalau dilihat garis bawah tu, mungkin saya mula di situ, dia ingin menunjukkan dengan kajian dan siasatan yang dibuat di sini dapat menentukan bahawa umur alam kita sekarang ni, kalau di ujung kanan tu saya ada bawahnya, umur kalau ikut kajian ini umur alam kita ni katanya setakat ini 13.7 bilion tahun. Jadi kita bayangkan 13.7 bilion tahun. Kalau dulu sebelum ada Hubble Space ni, dia orang anggarkan antara 10 ke 20 bilion tahun. Bilion ni maknanya ribu juta ribu juta tahun. Antara 10 ke 20 ribu juta tahun. Tapi dengan teleskop ini dia dapat menentukan sehingga katanya dalam 13.7 ribu juta tahun. Itu umur alam. Daripada kalau ikut teori yang ada sekarang, adanya apa? Daripada berlakunya Big Bang. Jadi ini juga mungkin elok saya bawa pada ayat yang ada seterusnya dalam Al-Quran. Tadi daripada surah Ali Imran ayat 191, 92 tadi, 190 ke 191. Yang ini daripada surah Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau allazina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fataqattahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ya, di sini Allah menunjuk orang kafir tidakkah mereka melihat? Apakah orang kafir itu tidak mengetahui bahawa langit dan bumi itu pada asalnya merupakan satu benda yang padu, satu benda yang padu, lalu kami pisahkan di antara keduanya dan kami jadikan dari air segala makhluk yang hidup. Jadi ini juga satu fakta-fakta yang sangat sains, memang merujuk kepada yang makhluk yang hidup ni pasal air. Jadi sepatutnya dengan kita lihat ini dan kita mengkaji apa yang ada, mengapa mereka tidak beriman. Ini merujuk kepada orang kafir lah. Jadi kalau kita yang beriman ni, ini satu menguatkan lagi keimanan kita. Sebab kalau ikut kajian sekarang ni, memang katanya asalnya ada Big Bang. Maknanya alam ini pecah dan berpecah dan
kita panggil propagate keluar adalah berpisah antara satu sama lain. Jadi kemudian banyaklah kajian, maknanya sama ada dunia ini sekarang ni dia terus menerus berpisah antara satu sama lain, maknanya dia expand, ya, berkembang, ataupun satu masa nanti dia akan balik muncul dan kemudian tamat. Itu semua masih teori lah, yang masih dikaji. Tapi mengikut fakta yang setakat ini, katanya pengembangan tu bukannya dia slow down, tapi dia masih berkembang dengan lebih laju daripada dulu. Jadi pengembangan alam ni lebih laju daripada dulu mengikut fakta yang ada sekarang. Tapi masih, ini daripada kiraan yang dibuatlah oleh saintis. Jadi kalau dikatakan terus berkembang ni, dia ada konsep-konsep yang contohnya dia panggil tenaga gelap, dark energy, dark matter dan sebagainya lah. Ini term-term yang teknikal lah, untuk menguatkan teori ataupun memberikan teori di belakang ujian-ujian kira-kira yang dibuat yang menunjukkan alam ni berkembang dengan lebih laju. Jadi kalau teorinya begitu ni, bagaimana ke akhirnya dan sebagainya, itu kita masih dalam kajian lah. Jadi kita lihat dalam kajian teleskop ini ialah dia menggunakan teleskop optik, bermakna dia melihat atau mencerap cahaya. Jadi cahaya ni mungkin datang dari jauh. Jauhnya itu sangat-sangat jauh lah, ya. Jadi sehingga kan cahaya itu mungkin datang daripada berjuta-juta tahun dahulu yang baru sampai ke bumi, ya. Jadi dengan mengetahui masa juta-juta tahun cahaya itu nak sampai ke bumi, dengan itu dia boleh agak maknanya berapa lama alam ini, ya. Jadi itu yang dapat, itu skala yang ada di sini, ya. Maknanya Hubble teleskop ini digunakan untuk mencari masa bila cahaya itu datang daripada sumbernya yang berjuta-juta tahun dahulu itu, yang baru sampai. Jadi setakat ini dia baru boleh capai ke tahap kuan 9 itu, ataupun lebih kurang dia dikatakan 1 bilion tahun selepas Big Bang. Jadi maknanya Hubble ni dapat mencerap sehingga 1 bilion, iaitu sejuta tahun sebelum Big Bang. Sekarang ni dah 17.7 juta tadi, ya, ribu juta. Jadi dia boleh mencerap sehingga 1,000 juta, susah lah sebut bilion, 1,000 juta tahun sebelum selepas permulaannya alam lah. Kalau mengikut kiraan cuma bercahaya itu. Jadi mungkin ini teknikal sikit, mungkin saya pergi ke sini kalau nak dapat gambarkan masa dan jarak ni. Kalau kita, maaflah sebagai Inggeris sebagai Melayu dah campur-campur tak sempat nak terjemah semua. Jadi kalau kita anggarkan bulan yang dekat lah, cakrawala yang di luar bumi ni yang paling dekat, satelit tabi'i yang ada ialah bulan. Bulan ke bumi ni lebih kurang 380 km jauhnya, ya. Atau kalau dalam batu 240,000 batu. Jadi cahaya kita tahu bergerak dalam satu saat 300,000 km dalam satu saat, ya, cahaya bergerak. Jadi maksudnya kalau cahaya dari bulan nak sampai ke bumi lebih kurang satu saat lebih, ya. Lebih 1.2, 1.3 saat gitu, ya, daripada cahaya dari bulan nak sampai ke bumi, ya. Cahaya dari bulan ni cahaya dari matahari, kan, yang dipantul oleh bulan. Jadi kalau kita anggarkan ini, sebab jauhnya dalam astronomi, ya, bintang-bintang dan cakrawala lain yang ada, ya, galaksi-galaksi yang ada ini jauhnya, dia terpaksa kira dalam tak boleh nak kira dalam kilometer, sebab kita tak boleh bayang
apa tu, jaraknya tu dia kira dalam kelajuan cahaya itu ya. Berapa dalam satu saat cahaya itu berat 300,000 km, jadi dia kira dalam light second ya. 1 second tu maknanya kita dah tahu sama dengan 300,000 km. Jadi jarak-jarak cara kawalan ni dikira dalam, dia panggil light year. Maksudnya satu masa untuk cahaya bergerak dalam masa setahun. Maknanya cahaya bergerak dalam setahun itu, jarak yang telah berlalu ialah 1 light year. 1 light year, 1 tahun cahaya ini, 1 tahun cahaya ini ialah jarak untuk cahaya bergerak dan mengambil masa selama setahun untuk sampai ya. Itu maksudnya ya. Jadi kalau kita nak kira tadi, 1 saat tadi, satu mana, masa cahaya bergerak 1 saat 300,000 km. Jadi kalau 1 tahun ada berapa saat ya? Mungkin 32 juta saat dalam setahun katakan. Jadi kalilah 300,000 km, itulah jaraknya 1 light year. Jadi saya kata teknikal sikit, tapi kena faham sebab nak agak jauh-jauh benda-benda nanti ya, yang ada di angkasa ni. Jadi kalau kita bayangkan dengan dekat ni, yang dekat-dekat dengan kita ni, bulan, tadi saya kata cahaya dia untuk gerak tu 1 saat lebih. Cahaya dari matahari mengambil 8 minit lebih untuk sampai ke bumi ya. Jadi kita nampak terus terang aja kan, tapi sebenarnya ada masa tu diambil lah daripada matahari nak sampai ke bumi. Sebab dia jauh beratus-ratus ribu kilometer tu, atau beratus-ratus juta kilometer tu, jadi 8 minit untuk sampai ke bumi. Jadi bila kita cakap tentang bumi ini, yang kita duduk ini walaupun dah luas, bumi ini luas kan, tapi sebenarnya kalau bayangkan bumi dalam sama langit ya, kita kata langit nanti, dia mungkin kita tak boleh bayangkan yang mungkin bandar Baru-Bangi je ke. Kalau nak banding satu bandar Baru-Bangi ni, mungkin bumi satu titik je di dalam luasnya alam ni ya. Mungkin nak bayang gitulah, sebenarnya tak boleh dibayangkan lagi ya, walaupun dah dikaji. Sebab Hubble tadi pun sampai setakat itu je yang dia dah cerap ya. Banyak lagi yang belum dicapai. Jadi mengikut anggarannya itu, dunia kita ni dalam sistem solar, sistem matahari kita ya. Jadi ada beberapa planet yang kita tahu lah dalam sistem matahari ini. Dan matahari kita ni salah satu bintang dalam galaksi yang kita panggil Milky Way. Saya pun tak pasti dalam bahasa Malaysia Milky Way ni dia apa? Ada term dia Bima Sakti ya. Jadi dalam Milky Way kita ni, maknanya galaksi yang di mana kita berada, solar system kita berada, ada selain matahari kita ni sebagai salah satu bintang, ada 200,000 juta bintang-bintang lagi ya. Dan kalau nak kira keluasan Milky Way kita ni, itulah tadi saya sebut tentang light year tadi ya. Light year tadi dia punya apa itu, dia hampir-hampir dalam bentuk disk. Disk macam mana lah, apa CD-ROM ke apa ni dalam bentuk disk ya. Jadi disk dia, diameter dia 100,000 light years. Itu disk ni yang tak termasuk ada lagi yang disk ni yang dikatakan 100,000 light year ni ialah di mana concentration yang ada. Dia ada kata di luar itu ada halo lagi apa semua yang lagi luas yang tak termasuk dalam ni lah. Dan disk tu diameter dia 100,000 light year, tebalnya lebih kurang 1,000 light year ya. Jadi itulah galaksi kita ni ya, luasnya. Dan dalam alam ini ada berbagai galaksi lagi ya, yang lain-lain. Mungkin salah satu yang dekat dengan kita, yang terdekat dengan kita, apa yang dia panggil ni ya, Andromeda Galaxy ni. Ini yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat pun 2.5 juta light year daripada bumi. Paling dekat. Galaksi yang lain lah yang berhampiran.
Jadi nak bayangkan luasnya alam ya. Dah bumi ni pun kita rasa dah luas kan. Itulah luasnya alam. Yang maksudnya mungkin tidak siapa yang dapat mengkaji kesemuanya lah ya. Yang di bumi ni pun kita tak habis kaji apalagi yang di angkasa. Allahu a'lam. Dan berbagai-bagai lah yang berlaku di luar sana yang dapat dilihat sama ada melalui teleskop ataupun sekarang ni kita ada juga apa kita panggil astronomi radio kalau pakai teleskop optik ni astronomi biasa tradisional. Kemudian sekarang ada juga apa kita panggil radio, astronomi radio. Jadi maknanya menggunakan gelombang-gelombang lain daripada cahaya untuk mencerap angkasa. Jadi melalui radio astronomi boleh mencerap lebih lagi lah dalam spektrum yang lain daripada cahaya. Tapi ini melalui Hubble juga dia dapat gambaran ini, apa yang dia panggil nebula. Nebula ini salah satu kejadian yang berlaku di angkasa. Yang ini dia panggil Cat's Eye Nebula, adalah nombor-nombor yang diberikan biasanya dalam apa menetapkannya. Cuma bentuk dia ni ada dirujuk dalam dalam kajian-kajian Islam. Dia merujuk kepada ayat dalam surah Ar-Rahman yang ditunjukkan di sini. Fa'idza ansyaqatis samaa fakanat wardatan kahdihan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terjemahan dalam bahasa Inggeris ini maknanya apabila sama ataupun sky ataupun di langit ini berpecah, dia menjadi rose colored light beam, maknanya dalam bentuk wardah ataupun bunga ros lah, bunga mawar yang merah. Jadi ini nebula ni sebenarnya bintang yang lebur lah, dia hancur disintegrate ataupun pecah ataupun mati. Dia kata bila bintang tu mati ataupun di sini disebut as-sama ansyakan ataupun berpecah atau disintegrate terjemahan ini. Jadi bila dia pecah itu atau mati itu, dia mengeluarkan gas dan macam-macam ini, menyebabkan boleh dicerap warna-warna yang seperti ditunjukkan ini. Jadi ini salah satu yang kejadian yang boleh kalau kita buat kajian boleh dilihatlah. Ada berbagai lagi. Sebenarnya dalam slide yang mula saya tunjuk tadi, kalau ingat lagi mungkin ada yang baru datang. Ini salah satu nebula juga. Dia panggil Horsehead Nebula sebab dia bentuk macam apa, kepala kuda. Jadi ada macam-macam lagi yang berlaku, yang dikaji bila bintang terjadi, bila bintang lebur dan sebagainya, neutron star, black hole dan semua itulah perkara yang ada berlaku di atas sana, yang dikaji oleh saintis, yang saya sendiri pun tak dapat meliputi kesemuanya yang berlaku ini. Tapi itulah maknanya kalau kita walaupun kita bukan dalam bidang ini, memang kita digalakkan untuk melihat seperti yang disebut dalam ayat tadi, memikirkan kejadian langit dan bumi. Jadi maknanya dari situ memang ada galakan untuk kita membuat kajian-kajian ini. Dan seterusnya maknanya setelah kita lihat galaksi yang besar tadi, yang kita pun saya pun maknanya melihat itu macam bukanlah give up kan, jadi maksudnya terlalu banyak dan melihatnya. Tapi kita tak boleh lari daripada tuntutan memikirkan kejadian langit dan bumi. Jadi maka kita dikendaki mengkaji seterusnya. Tak cukup dengan keluasan yang tadi. Kalau kita nak lihat setakat sistem solar kita sahaja pun sudah cukup luas yang boleh dilihat. Sekarang ini kita tahu
ada cubaan untuk menghantar manusia ke baru ke apa, nak sampai ke Marikh, ya, Marikh. Sebab itu yang terdekat, planet yang terdekat dengan bumi, ya. Dan mungkin tidak panas sangat, ya, mungkin kalau untuk dihampiri. Jadi mungkin ada pemikiran untuk manusia cuba untuk pergi ke sana, ya. Tapi masih lagi jauh, ya. Walaupun sudah dicuba kajian-kajian yang dikajikan dari segi psikologi manusia dan sebagainya, sama ada manusia sanggup untuk apa itu berterusan, ya. Jadi saya nak fokus pula ke soalan Sister Sora sajalah, ya, dulu, sebab yang lain itu saya rasa tadi cukup luas. Mungkin kita ambil inisiatif untuk kaji lagi. Tapi kena lihat Sister Sora pun saya rasa sudah cukup luas lah, ya. Kalau kita bayang tadi nak sampai cahaya matahari ke bumi pun dah 8 minit, ya. Itu bergerak 300,000 km sejam. Kapal terbang kita paling laju pun mungkin 1,000 km sejam. Tadi sesaat, tadi 300,000 km sesaat. Kapal terbang kita 1,000 km sejam. Jadi itu maknanya katanya kalau kita naik kalau boleh naik kapal terbang ke bulan 16 hari diperlukan, ya? 16 hari. Kalau dengan kelajuan tadi dah 1,000 km sejam tadi, 16 hari nak sampai. Biasa astronot kita yang pergi ke bulan tu, ya, saya harap semuanya percaya dah ada manusia sampai ke bulan, kan. Dia memang 4 hari, kan, 4 hari untuk sampai. Itulah jauhnya, kan. Dan kalau nak ke Mars, Marikh ni 500 hari, ya, perlu 500 hari nak sampai, ya. Jadi kalau kita mungkin dah biasa dengan apa itu planet-planet, ya, yang ada di keliling matahari, walaupun sekarang ni Pluto sudah tak tidak lagi dikenal diiktiraf sebagai planet, sebab dia kecil, sangat kecil dan sangat jauh tu, dan rasanya dalam 10 tahun yang lepas, kan, saya kata silap, mengikut tarifan yang baru, Pluto ni bukan lagi planet, ya. Sebabkan sebenarnya walaupun kita kenal adanya badan-badan ini di luar sana, di sekeliling matahari, ada banyak lagi partikel lain, ya. Antaranya komet, asteroid dan sebagainya, ya. Dan katanya asteroid ni ada yang besar, mungkin lebih besar daripada Pluto tu. Jadi katanya kalau Pluto ni planet, asteroid ni pun patutnya dikira sebagai planet juga, ya. Jadi itu sebabnya dia tetapkan satu saiz yang mana kalau lebih besar daripada saiz itu barulah dikira planet, ya. Kalau tidak, bukan planet lagi. Jadi kalau kita, sebab Pluto dah dikeluarkan ni, maka tinggal 8 lah, ya, di keliling matahari, ya, daripada bilangan-bilangan ini. Dan kita tahu dunia ini mungkin bukan yang yang terbesar, mungkin kalau banding dengan sebahagian planet tu sangat kecil, ya. Kalau banding dengan contohnya Jupiter ke Saturn, dunia ni kecil, ya. Tapi dia lebih besar sikit daripada Marikh, lah. Dan ini juga punya mengambil satu minat juga, ya. Mungkin kita ada ahli-ahli falak dan ahli astronomi. Mungkin sebagai universiti dia ada kelab-kelab ekonomi, mungkin ini mereka-mereka ni yang berminat lah untuk mencerap. Dan saya rasa di UK pun ada, di Fakulti Islam ada grup atau kumpulan yang berminat. Jadi mungkin kalau tuan-tuan berminat, boleh mungkin menyertai kumpulan ini. Bila-bila mereka mencerap, contohnya mereka akan tahu bila-bila ada masa-masa istimewa, contohnya macam ni lah, dalam falang online dia akan maklumkan, satu-satu masa mungkin boleh lihat salah satu daripada planetnya. Contohnya di sini pada 22 Februari yang lalu,
Katanya kalau sebab masalah Malaysia ni pula, dia selalu hujan dan banyak awan. Jadi ada kalanya walaupun boleh lihat, tapi disebabkan keadaan awan ni kita tak nampak. Sebab kalau kita kira dalam satu tahun 365 hari, mungkin hampir separuh kita tak boleh lihat ke atas, tak boleh lihat ke atas. Tapi di mana peluang kita dapat, maknanya kita mungkin boleh melihat. Contohnya di sini, katanya kalau saya pun tak dapat, walaupun cuba, tapi tak nampak ni. Cuma disebut bahawa kalau pada tarikh itu, malam tu, kita melihat ke arah bulan, kita boleh nampak Saturn ni, planet Saturn ni di langit. Jadi maksudnya kalau berminat untuk melihat ini, untuk lebih memahami bila planet-planet ni berada di bertentangan dengan bumi, maka boleh kita lihat dapat melihatnya, kalau cuaca elok lah. Kadang-kadang juga dengan kita mengetahui kedudukan planet ni, kita juga boleh elakkan daripada kena tipu. Sebab saya ingat dalam 3-4 tahun lepas ada satu hoax, dia kata kalau malam ni kalau tengok ke depan boleh nampak 2 bulan. Sebabnya ada bulan, iaitu pada masa itu planet Marikh juga bertentangan. Jadi kalau lihat ke langit nampak dua-dua, macam seolah 2 bulan. Tapi sebenarnya itu penipuan, sebab walaupun Marikh mungkin bertentangan dengan kita bersama dengan bulan, tapi Marikh itu lebih jauh, sangat jauh daripada bulan, dan tidak akan nampak sebesar bulan lah. Kalau nampak pun dia kecil lah, macam ni Saturn ni. Saturn ni sebenarnya besar ni, jadi dia akan tidak akan nampak sebesar bulan. Dia akan nampak tapi kecil, satu bentuk yang kecil. Dan sebenarnya semasa 4-5 tahun itu lepas, kalau kita tahu di mana Marikh masa itu, sebenarnya dia bukan bertentangan dengan bumi, dia berada di, sebab kalau kita lihat putaran ini, sebenarnya bukanlah planet itu berada sebaring gitu, dia tidak duduk sebaring itu. Sini nak tunjuk sebaring itu, nak tunjukkan orbit masing-masing. Dia mungkin berada, masing-masing ini mengelilingi matahari dalam masa yang berbeza. Jadi dia mungkin pada satu masa bumi berada pada sini, Marikh berada pada sana matahari, kan. Jadi bila dia ada bertentangan betul-betul ini, baru kita nampak, barulah kita boleh nampak di waktu malam. Jadi maksudnya memang ada satu masa di mana Marikh itu bertentangan dengan bumi macam ni. Mars dengan Earth betul-betul berada dalam satu baris. Boleh berlaku, tapi dia mungkin berlaku dalam lingkungan beberapa puluh tahun, baru berlaku sekali, gitu kan. Bila orbit itu bertentangan. Ini antara perkara yang kita banyak yang perlu kita tahu dan dapat kira dalam lingkungan yang berdekatan dengan kita. Itu pun maknanya dah cukup banyak untuk diketahui. Jadi selepas ini, ini contohlah yang cerapan yang dibuat oleh cerapan kita di Langkawi. Di Langkawi kita ada teleskop, Langkawi National Observatory, yang kita ada teleskop yang boleh mencerap, dan sebenarnya fasiliti ini juga boleh digunakan, atau boleh kita usahakan dapat mencerap online, kalau berminat. Tapi saya itu kita boleh pergi ke sana untuk dapat pencerapan. Yang sekarang ini pihak agensi angkasa negara kita kadang-kadang memberikan gambar-gambar yang dapat dicerap oleh teleskop kita lah. Jadi contohnya ini gambar Mercury, planet Mercury yang ada di sini. Jadi okey, saya tengok masa Alhamdulillah. Saya nak, setelah kita fokus kepada planet-planet dalam solar sistem kita ni, kalau nak kecilkan lagi, walaupun masih luas dan besar untuk dikaji,
ialah hubungan antara kita dan matahari, antara bumi dan matahari saja. Maknanya selain daripada planet lain, kita tolak ada planet lain. Itu pun dah satu kajian yang besar yang perlu dibuat. Sebenarnya kajian hubungan matahari dan bumi ini pun dah cukup besar untuk dikaji, ya. Termasuklah isu-isu iklim dan sebagainya, ya, yang dikaji dalam atmosfer kita, ya. Kalau kita lihat sekarang ni di bumi kita ni, kalau kita nak lihat hubungan bumi dengan matahari, bumi ini mungkin boleh dilihat dibahagi dengan beberapa, kita mungkin untuk layman biasa kita tahu atmosfer saja, atmosfer yang mengelilingi bumi. Tapi kalau nak dikaji lebih detail, dia ada bermacam-macam sphere lagi, ya, yang kalau kita anggap bumi setakat ini dengan laut ni, ada beberapa sphere lagi di atas, tidak mengikut skalanya, tidak mengikut skala, cuma nak tunjuk apa-apa sphere yang ada, ya, yang di atas bumi ini, troposfer, stratosfer, ozone layer sampai ke atas tu. Kemudian ada lagi ionosfer dan sebagainya, ya, ke atas. Dan kalau nak lihatkan dari segi kajian dia, ada graf di sini yang menunjukkan bagaimana perubahan suhu daripada bumi ke atas. Ini 1000 km ke atas bumi. Ini perubahan dia, kalau lihat tu dia sejuk, kemudian dia panas, ya. Maksudnya ada satu tahap itu 100 km ni, di mana dia mula panas sebab dia dah berdekatan dengan matahari, ya. Tapi sebaliknya di bawah 1 km itu, kalau kita tahu dia naik, dia sejuk, ya. Dia makin sejuk, makin sejuk, ya. Ini pun satu perkara yang menakjubkan, ya. Apa yang ada di atas kita ini, ya. Dan adalah kajiannya kenapa ini berlaku dari segi molekul-molekul udara yang ada. Sebab bila kita naik ke atas, molekul-molekul udara ini makin kecil, ya, makin sedikit. Dengan itu cuaca itu mungkin sejuk, ya. Dan kalau dia panas, kemudian kita tahu bila dia masuk dalam ingatkan sini deh, tinggal punya di belakang. Bila kita masuk ke dalam vacuum di dalam space, dalam ruang yang antara badan-badan yang ada di angkasa ini dengan matahari, mungkin dia sejuk balik, ya, dan sebagainya. Jadi panas sejuk itu bergantung kepada keadaan dan strata dia di atas bumi, ya. Dan juga di atas bumi ini ada atmosfer kita ini tak ada charge, ya. Hanya molekul-molekul udara kita ini charge neutral lah kita panggil, ya. Maknanya dia tidak charge positif atau negatif, ya, dia neutral. Tapi setelah di atas ozone layer tadi, bila kita masuk ionosfer ini, dia ada partikel-partikel yang bercharge. Ini juga maknanya satu, kalau kita melihatnya, maknanya adalah antara perkara yang menakjubkan juga yang ada atas bumi kita, ya. Dan bagaimana lapisan-lapisan ini sebenarnya melindungi kita daripada apa yang ada di luar sana, lah, ya. Radiasinya ataupun suhunya dan sebagainya, ya. Ketinggian suhu dan sebagainya. Jadi itu yang disebut tadi, ya, maknanya hubungan matahari bumi itu juga antara perkara-perkara yang sangat luas, yang masih dikaji dan mungkin masih banyak yang tak diketahui. Apalagi yang luar-luar sana, ya, yang dekat ni pun masih lagi dalam kajian, ya. Jadi di sini dia contoh, ya, selain daripada kita dapat sumber cahaya dan suhu ataupun kepanasan daripada matahari, matahari ini juga ada fenomena-fenomena yang berlaku. Antaranya apa yang disebut sebagai solar flare. Dan solar flare ini dia berlaku daripada matahari mengikut tahun-tahun juga. Dia ada tahun yang aktif, dia ada tahun yang dia kurang aktif, ya. Dan ada cycle 11 tahun. Dan
sekarang ni, masa sekarang ni ialah masa dia aktif, menghampiri puncak aktifnya. Kita silap dikatakan dalam bulan 4 bulan 5 gitu ya, puncak aktifnya untuk cycle kali ini ya. Cycle 11 tahun tu sekarang kita sampai ke masa puncaknya, dan apa yang berlaku ialah aktif ni adalah maksudnya dia menyembur lebih kerap, maksudnya itulah matahari ni menyembur lebih kerap, ataupun yang dia panggil solar flare tadi, saya sebut bahasa mudahnya, dia menyembur lebih kerap dalam masa ini ya. Tapi dia menyembur ni mungkin bukan arah kita sentiasa ya, mungkin sebab matahari ini satu spiral ya. Jadi dia boleh menyembur mana-mana arah, tapi ada kalanya menyembur ke arah kita. Sebenarnya kalau kita tidak dilindungi, semburan ni kalau sampai habis lah ya. Lenyap bumi ya, terbakar. Tapi disebabkan kita, bumi ni ada perlindungan lapisan-lapisan tadi, dan juga ada perlindungan medan magnet. Sebab bumi ni ada magnet ya. Jadi dia ada medan yang mengelilingi bumi. Dan bila berlaku semburan ini dan adanya ionosfer di lapisan ionosfer yang ada di luar itu, dia melindungi kita dengan seperti apa yang cuba ditunjukkan di sini ya. Itulah bumi. Jadi bila berlaku semburan ini akan ambil masa juga ya. Dalam 2 hari kita sampai ya. Sampai ke bumi, dan bila dia sampai, disebabkan perlindungan yang ada ini, magnetic field ini, dia semburan itu akan teralih, tidak mengelak bumi lah ya. Tapi disebabkan kita tahu lapisan ozon kita ni dia nipis di kutub-kutub, dan medan magnet itu juga dia kurang di kutub-kutub utara dan selatan. Jadi mungkin partikel ni boleh ataupun dapat masuk, atau bukan dapat masuk, jadi maksudnya dia akan dia akan dialihkan sebahagiannya, ataupun boleh lepas ke situ ya. Begitulah. Tempat-tempat itu terelak. Kalau kita di ekuator ni memang terelak sepenuhnya ya. Tapi kesannya boleh tercapai di kutub-kutub ataupun yang berhampiran dengan kutub. Jadi contohnya mungkin kita boleh lihat daripada fenomena ini ialah contohnya apa yang ini saya nak tunjuk di permukaan matahari ya. Di matahari ini ada satu orang yang mengkaji matahari, dia kira spot. Jadi kalau nak tunjuk maksudnya di permukaan matahari ini dia tunjuk satu je, mungkin dia ada banyak spot ya, dalam permukaan tu. Jadi ada orang yang mengkaji, atau salah satu kajian yang dibuat ialah setiap hari atau setiap masa mengira berapa bintik ada atas matahari ya. Itu pun satu kajian ya. Sebab berapa bintik ada ni, sunspot ya, ataupun bintik yang ada di matahari ini, antaranya akan menjadi solar flare. Maksudnya dia mula ditimbul bintik, dia besar, itu dia sembur ya. Dia sembur partikel dan gas itu ya. Jadi kalau dengan bilangan, kalau banyak bintik, maknanya matahari itu aktif, jadi kemungkinan banyak semburan berlaku. Jadi di sini saya ambil gambar ni daripada angkasa juga, agensi angkasa kita. Dia nak bandingkan kalau spot ni walaupun kecil daripada mata kita ataupun daripada teleskop, bandingkan bumi. Ini bukan gambar sebenar lah, nak tunjuk bumi, besar bumi berbanding dengan bintik tadi ya. Bintik tu besar sebenarnya. Jadi bila bintik ini menjadi flare atau menyembur, ini berlakulah. Jadi kalau dia mengarah kita ada lapisan yang melindungi kita tadi ya. Jadi tapi kesan daripada sebabkan nipisnya atau kurangnya medan di lingkungan kutub ini, kita akan boleh nampak saya akan tunjuk kemudian. Ada gambar lagi ya. Nanti saya tunjuk kemudian. Dah terlepas. Jadi maksudnya ada kesan-kesan yang boleh kita lihat sebenarnya, cahaya apa yang dipanggil northern lights ataupun southern lights, atau
ataupun aurora. Ya, aurora kalau kita di berhampiran dengan kutub, kita boleh nampak. Sebenarnya baru-baru ini ada dalam beberapa hari lepas, katanya dekat England pun boleh nampak cahaya ni. Maksudnya cahaya itu kuatlah, kuat sehingga sampai ke England nampak. Maknanya ada berlaku semburan yang menghala ke bumi lah maksudnya. Semburan kuat ini dalam yang ini cycle yang tinggi saya dulu. Dalam cycle yang tinggi sebelumnya ada berlaku semburan kuat ini yang menyebabkan di kawasan-kawasan tinggi, latitude tinggi di Kanada dan sebagainya, New York dan sebagainya, di mana dia ada blackout. Sebab semburan yang tinggi ini menyebabkan ada kesan elektromagnet yang menyebabkan bekalan-bekalan elektrik ini terputus. Disebabkan kesan elektromagnet itu membakar transformer yang ada. Dia boleh sebab kita di ekuator ni kita terlindung, tapi di sana sebabkan ada lapisan nipis tadi dan kurangnya kesan magnet di sana, kesan magnet bumi itu di situ, di medan magnet di situ, maka kesan semburan ini boleh menyebabkan sehingga transformer bekalan elektrik itu terbakar dan menyebabkan putus bekalan elektrik. Jadi itu satu kesan. Apa lagi kalau ada satelit-satelit kita berada di kawasan itu ketika semburan ini lalu dia boleh membakar satelit. Jadi itu hubungan antara bumi dan matahari. Saya tak pasti saya ada lagi masa sebenarnya banyak lagi walaupun di sini mungkin saya sebut sambil lalu banyak kajian-kajian yang orang masih kaji, saintis mengkaji, ialah antaranya hubungan bumi dengan bulan sahaja, lebih dekat. Pun ada banyak kajian, kajian antaranya kesan bulan kepada cuaca, kepada tide, pasang surut, pasang surut laut, pasang surut. Dan juga maknanya kita dah dekat Ramadan ni, maknanya kita melihat nak bulan untuk menentukan bulan-bulan kita. Ialah sepatutnya dalam Islam tiap-tiap bulan kita tengok untuk letakkan setiap bulan tu. Tapi kita tengok masa Ramadan dengan Syawal je lah. Jadi hubungan matahari bulan, bumi bulan dan matahari, dia memang satu kajian juga oleh saintis dan ahli falak dan sebagainya. Sebab kita tahu bulan mengelilingi matahari dalam 27 hari lebih. Tapi disebabkan bulan mengelilingi bumi banyak bulan mengelilingi bumi 27 hari lebih mungkin 27 hari setengah tetapi bumi juga mengelilingi matahari Jadi dengan sebab itu kita nampak bulan itu mengelilingi bumi dalam 29,5 hari. Disebabkan ini kena bayanglah walaupun dia ambil 20 hari, tapi sebabkan bumi juga bergerak merujuk kepada matahari, bumi juga bergerak dengan matahari. Jadi bulan ini terlihat daripada cahaya yang dipantul daripada matahari. Jadi kita akan nampak bulan itu bulan baru setiap 29,5 hari. Itu sebab bulan Islam kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari Betul ya? Sebab dia bulan itu kita boleh nampak mengelilingi bumi 29,5 hari. Itu antara perkara yang kita sebagai Islam maksudnya tahu secara detail ataupun secara jelas bagaimana sebenarnya berlaku yang kita faham kalau kita, dan juga dalam Islam ni walaupun di debat antara ahli fiqh dan ahli falak, kita berbeza dengan umat-umat lain dalam menentukan bila bulan baru tu
Sebab dalam umat-umat lain, bulan baru ni dia ambil sebagai bila bulan itu satu satah bumi, bulan, matahari. Bila dia dalam satu satah, dalam satu plane, itulah dikira bulan baru. Maknanya kita di bumi, matahari di hujung sana, bulan dekat tengah-tengah. Kita tak nampak bulan sebab cahaya permukaan bulan yang menghadap matahari menghadap ke belah sana. Jadi kita tak boleh nampak sebab cahayanya semua balik sana. Jadi kita nampak bulan. Jadi itulah bulan baru. Tapi untuk permulaan bulan kita ambil bila mula nampak anak bulan. Jadi beza bila kita mula nampak anak bulan, dia berlaku beberapa jam selepas bulan baru tu. Sebab kita tidak akan nampak cahaya bulan itu sehingga bulan itu dah beralih keluar daripada plane tadi, satah tadi. Jadi bila dia dah sengit sikit ke lari daripada matahari, baru kita boleh nampak cahayanya yang terpantul ataupun anak bulan, ataupun dalam kata lain anak bulan ini. Dan maksudnya takrifan bulan kita ialah bila kita nampak anak bulan yang berlaku mungkin sehingga 8 jam atau lebih dari 8 jam daripada bulan baru tadi. Jadi itu sebab hari kita biasanya lari. Kadang-kadang kita lihat raya Cina ataupun Diwali, dia lebih awal daripada hari raya ataupun hari raya puasa ataupun mula Ramadan kita. Sebab sebenarnya semua kalender ni ataupun penetapan ni menggunakan bulan. Tapi kita sentiasa sehari atau 2 hari lebih lewat disebabkan penetapannya berbeza. Jadi pun kita kena faham sebab berlaku salah faham ini even di Malaysia ni dalam masa penetapan anak bulan zaman-zaman dulu lah. Sekarang ni dah sudah standardized. Tak ada berlaku mungkin di Malaysia orang raya lain-lain contohnya kan. Tapi ini berlaku tempat-tempat lain sebabkan takrifan tadi. Kemudian di angkasa ni sekarang ni selain daripada bulan yang merupakan satelit tabi'i yang ada, natural satellite yang ada di bumi, manusia dah melancarkan beribu-ribu satelit buatan manusia yang ada di angkasa sana. Termasuklah apa yang sekarang ni satu satelit ataupun badan yang ada di angkasa yang diduduki oleh manusia, International Space Station yang ada di atas yang sekarang ni sentiasa dihuni oleh manusia ataupun angkasawan. Itu mereka bergila-gila mungkin dengan shift 6 bulan. Contohnya sekarang maknanya 3 orang ada di sana, 6 orang ada di sana, 3 orang balik, 3 orang datang dan meneruskan penghunian di sana selama 6 bulan. Dan ini juga menimbulkan beberapa isu yang dalam kajian yang banyak dibuat. Mungkin saya nak bawa ke bumi banyak isu ni di atas ni turun-turun dan dekat dengan bumi. Jadi ada dalam kajian juga berbagai-bagai isu angkasa bumi ni, antara angkasa dan bumi ni. Contohnya yang kalau dalam meeting-meeting United Nations pun dia concern sangat-sangat yang diambil perhatian ialah apa yang dia panggil near earth object ataupun objek hampir bumi. Hampir tadi bukanlah hampir sangat tak ada sampai macam hampirnya bulan dengan bumi. Kita sebut light years tadi beratus-ratus ribu kilometer tadi maksudnya, tapi dalam ukuran itu dia hampir dirisaui kalau hampir sangat dia mungkin boleh berlaga, dan kalau berlaku tu habislah tamatlah apa itu riwayat bumi Jadi ini antara concern mereka Jadi kalau ada badan-badan ni yang hampir ataupun berdekatan, datang berdekatan, apa yang perlu dilakukan? Adakah kita terima saja ataupun ada usaha yang boleh dilakukan untuk menyerang ataupun menghancurkannya dan sebagainya? Ini mungkin ada dalam movie-movie pun ada dibuat
dalam hal-hal yang ini ya. Jadi antara isu-isu yang dengan pengetahuan kita tentang angkasa, kita melihat adakah daya kita untuk mengusahakan menyelamatkan bumi ini selain daripada perlindungan yang dah ada dijadikan oleh Allah untuk kita. Ada juga isu-isu apa itu, selain daripada objek-objek ini ialah isu-isu pengurangan ozon. Sebab bila ozon ini nipis, jadi perlindungan itu akan berkurangan ya. Kalau tadi yang berhampiran kutub saja yang mungkin terendah sedikit ya. Tapi kalau dia kurang lapisan itu dikeliling, maka lapisan perlindungan kita itu juga berkurang ya. Jadi ini antara isu yang jadi besar menjadi isu bumi. Contohnya pollution ya, pollution yang sangat dirisau, menyebabkan penipisan lapisan ozon itu yang jadi bagaimana kita membuat langkah untuk mengurangkan pollution sebagai langkahnya. Tapi kalau berkurangan juga lapisan ozon ini, apa lagi langkah lain yang boleh dibuat? Ini adalah antara perkara yang kita mungkin antara isu saya kata adalah isu sekarang ini ialah penerokan angkasa. Isu dia ialah kalau kita, ini isu-isu para saintis lah, sama kita sebagai orang Islam kita berfikiran begini ke tidak itu boleh didebatkan tapi saya bawa lah apa yang dipikir oleh para saintis ialah katakanlah bumi ini ada berlaku malapetaka dan lenyap adakah kemungkinan kehidupan boleh berterusan untuk disambungkan. Mereka dah mengkaji mungkin bulan tidak sesuai untuk kita hidup walaupun mungkin kalau bumi hancur, bulan pun hancur juga Jadi itu sebab salah satu usaha itu ialah untuk pergi ke Mareh. Sebab katanya Mareh itu mungkin ada ais, ada air, boleh dijadikan air. Jadi mungkin lebih sesuai untuk kehidupan. Walaupun dia tak ada atmosfer dia, kita tak tahu macam mana. Tapi itu antara perkara yang lebih boleh tak kita pergi ke Mars dan duduk di situ sebagai satu alternatif kepada bumi. Itu mungkin perkara yang dipikirkan oleh saintis lah. Adakah kehidupan boleh di tempat bumi? Dan juga mungkin salah satu kajian di galaksi-galaksi tadi ialah ada tak satu planet di sistem-sistem solar yang lain, bintang-bintang yang lain, ada tak planet yang macam-macam bumi di sana. Itu juga antara yang dikaji. Jadi itu cuma saya akan bawa nanti. Kemudian ada isu-isu jelas saja penerokan angkasa ini, untuk melihat boleh tak kita cari tempat lain untuk hidup, ataupun ada sekarang ni minatnya ialah untuk pelancong saja macam pergi naik ke atas turun balik dan ditakrifkan kalau kita naik lebih 100 km atas bumi, di tarifannya kita dah jadi angkasawan. Walaupun kita naik beberapa minit atau sekejap 1 kilometer Jadi memang ditawarkan dalam pelancongan ni. Belum berlaku lagi tapi memang sudah ada orang dah book flight dia dah tempah lah nak pergi. Walaupun flight ni tak ada lagi. Sebab kita tahu Amerika dia dah berhentikan penghantaran manusia ke space station atau keluar ke angkasa sebab dia NASA di bawah kerajaannya sudah berhenti menghantar Challenger dan sebagainya, dah tidak lagi dilepaskan ke angkasa disebabkan dia menyerahkan pelepasan ke angkasa ini kepada badan-badan swasta. Jadi sekarang ini belum lah badan swasta untuk menyiapkan spacecraft, kapal angkasa yang boleh membawa manusia ke space station dan juga membawa untuk pelancong saja. Mungkin naik 20 minit turun balik, mungkin bayar RM1 juta betul untuk dapat pergi
Jadi ini salah satu isu perkara yang akan datang, mungkin satu fenomena ataupun satu yang dan di Malaysia pun ada juga pihak-pihak korporat yang membincang untuk membuat mungkin kita tak beraya untuk pergi angkasa ni, tapi kita sediakan mungkin satu tempat untuk menjadi base untuk space station dan sebagainya. Mungkin boleh dengan pelancongan angkasa ni boleh buat duit lah, dengan menyediakan space station stesen bumi di Malaysia. Juga banyak satu perkara yang diminati oleh saintis di angkasa ni lah pelombongan. Ini satu perkara di masa akan datang lah, iaitu dia kata pelombongan di bumi ni sekarang ni menyebabkan pollution, kotor, bila nak purify dan sebagainya, bila kita nak tulenkan logam-logam ini untuk penggunaan, dia melalui proses-proses yang kotor. Jadi kenapa tidak kita pergi ke asteroid yang mana yang ada banyak logam-logam ni yang dalam bentuk yang lebih pure, lebih tulen, kita lombong je bawa balik ke bumi, mungkin lebih murah dan lebih cuci daripada kita proses logam-logam yang ada di dalam bumi, contohnya. Ini juga antara perkara yang dipikirkan oleh saintis dan juga sekarang ni orang-orang korporat lah. Adakah mungkin dia jadi lebih ekonomi untuk dibuat ini ya? Itu antara perkara selain daripada menyediakan angkasawan ni untuk dapat pergi lebih jauh, lebih lama. Sebab kita tahu ada masalah-masalah ya, dalam pemergian ataupun penerokaan manusia ke angkasa ni. Setakat ini kita setakat yang setakat di sini saja ya, yang dah dilakukan oleh manusia ya, mungkin ke bulan dan setakat ke space station. Yang space station ni lebih kurang 400 km saja atas bumi ya. Tapi kalau kita nak lebih jauh, yang paling diusahakan sekarang ni, maknanya kalau setakat ni kalau pergi ke bulan dan sebagainya barulah mengambil masa beberapa hari ya. Tapi kalau kita nak ke Mars ni, dia memerlukan 2 ke 3 tahun. Masa perginya tu ya. Jadi sanggupkah seorang manusia bersendirian ataupun beberapa orang dengan keadaan-keadaan gangguan dan sebagainya yang ada di angkasa ya, yang mungkin mereka tidak dilindungi seperti yang dalam bumi. Sebab di bumi kita dilindungi tadi ya oleh partikel-partikel radiasi dan sebagainya. Tapi kalau mereka di luar bumi, mereka perlindungan-perlindungan yang ada itu mungkin tak cukup ya. Dan juga masalah apa yang dipanggil masalah zero gravity ya. Maksudnya bila kita berada dalam keadaan di luar bumi, bila kita dalam keadaan microgravity atau zero gravity ini, badan kita ini akan bertindak balas dengan cara tertentu. Sebab dia sentiasa ada gravity atas bumi. Bila tak ada gravity, mungkin otot-otot tulang-tulang ini akan berubah kelakuannya. Dan mungkin sebab tulang-tulang itu tidak digunakan, dia akan menipis dan dia akan berkurangan. Density dia akan berkurangan dan sebagainya. Jadi maknanya kalau manusia itu lama sangat di sini, mungkin dia tak boleh lagi balik sebab adanya gravity. Ini antara perkara-perkara yang menjadi isu yang saya sebutkan tadi dalam tadi. Jadi macam ditunjukkan sini kalau astronot ni nak berada dalam keadaan sendiri begini di angkasa, dia mesti dilindungi seperti bumi dilindungi tadi oleh lapisan-lapisan yang ada tadi, dari segi dilindungi daripada radiasinya, daripada kepanasan, kesejukan dan sebagainya. Sebab astronot ni bila dia berada begini, sebenarnya belakang dia itu panas, sangat-sangat panas sebab dia berdepan dengan matahari. Jadi depan dia yang menghala
lain daripada matahari ni, dia akan sejuk. Jadi beza panas dan sejuk itu mungkin ratus-ratus degree. Jadi suit dia ni mesti melindunginya daripada panas sejuk tadi. Jadi astronaut dahulu kalau dia dalam untuk mengelakkan panas sejuk ni, dia terpaksa pusing-pusing lah supaya balance antara sejuk dan panas. Jadi ada saintis juga yang menyebut bahawa kalau kita bayangkan astronaut ni dalam suit dia yang terlindung ni, dan kita di bumi ni dilindungi tadi, kalaulah dia tidak ada perlindungan itu, macamlah astronaut ni kalau tiba-tiba suit dia koyak dan sebagainya, itulah yang berlaku pada kita di atas muka bumi ni. Kalau perlindungan yang ada itu tak hilang ataupun dihilangkan. Jadi saya sebut tadi pencarian planet lain di luar solar sistem kita yang mungkin boleh hidup yang mungkin boleh dihuni, kata betul ya, yang mungkin boleh huni dan mungkin ada penghuni. Allah Alam itu mungkin ada persoalan yang mungkin boleh ada. Tapi ini adalah antara satu minat yang dikaji oleh para saintis dan teleskop-teleskop yang ada, dan dia panggil Projek Kepler atas nama seorang daripada pengkaji angkasa ini, Kepler. Jadi ini satu contoh, dia panggil Kepler 22 yang kedudukannya terhadap matahari dia ataupun bintang dia yang agak lebih kurang sama jauh dengan kedudukan matahari dengan matahari kita Jadi ada kemungkinan dia boleh dihuni disebabkan suhunya mungkin bersamaan ataupun hampir-hampir dengan suhu di bumi. Jadi ini juga antara pencarian yang juga. Cuma kalau kita nak bayangkan Kepler ini, saya pun tak ingat berapa juta, tapi maksudnya kedudukan ini sangat-sangat jauh dari kita. Mungkin sebab saya 1000 lebih kurang 1000 light year juga lah jaraknya daripada bumi dalam tu ratusan ribuan light year daripada bumi. Maksudnya kalau ada penghuni di situ pun nak datang ke sini, maksudnya itu sebab orang kata adanya makhluk lain datang macam itu susah nak cari dia. Sebab kalau dia datang mungkin baru sampai dia, melainkan dia boleh hidup berjuta-juta ribu light year tadilah untuk boleh sampai kan. Kalau tidak mungkin terlalu lama untuk boleh sampai dan hidup. Dengan teknologi yang ada pada kita ni pun, maknanya nak sampai ke Marikh pun belum boleh sampai itulah. Cuma biasa, mungkin sebelum ditanya saya bawakan, adakah kemungkinan ada kehidupan lain di luar sana? Mungkin adalah perkara kaji Islam, dia menyebut ayat inilah iaitu surah Asy-Syura ayat 29 yang saya kaji dalam maksud dia. Di antara bukti-bukti kuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi dan segala makhluk yang bergerak yang disebarkan pada keduanya. Kalau ikut ayat ni jadi kalau diterjemahkan, maksudnya ada makhluk bergerak pada keduanya, bumi dan langit lah. Jadi ada yang cuba mentafsirkan bahawa ada kemungkinan ada kehidupan makhluk bergerak yang ada di luar sana, selain daripada sama ada manusia ke ataupun just other life form ke, itu tak diketahui lagi lah Tapi seperti saya sebut tadi, kalau ada pun sangat-sangat jauhnya kedudukannya. Dan ayat itu putus banget terjemahannya. Dan dialah Tuhan Allah yang berkuasa untuk membawanya bersama ataupun untuk memadikannya bersama. Sebab asal tadi dunia ini satu terpadu, dia
tersebar dan ada makhluk dalam kedua-duanya, dan Allah lah yang berkuasa juga kalau dia hendak, kalau dia hendaki untuk membawanya balik di sama. Dan ikut ayat ini. Jadi mungkin saya pun kalau ikut masa yang ni, saya 9:10 soalan tadi ya, untuk mungkin lebih kurang kalau ada soalan ke. Sedikit lagi lah mungkin saya bawa kepada saya nak tunjukkan tadi banyak perkara yang angkasa ni yang perlu dikaji dan diketahui, dan mungkin apa yang kita dapat buat dan tahu ni sangat-sangat sedikit masih yang belum diketahui. Cuma di Malaysia ni adalah beberapa inisiatif yang dibuat untuk membawa pengetahuan kita dan kesedaran rakyat kita kepada bagi angkasa ya. Jadi selainlah usaha-usaha yang sebelumnya, tapi yang mungkin yang terbesar yang ada ialah menubuhkan Planetarium Negara pada tahun 94. Ini tak jauh lah, mungkin dalam 20 tahun ke depan, baru 20 tahun yang lepas saja. Jadi agak nampak lah kita ya, berbanding dengan apa yang telah dilakukan oleh mungkin negara-negara berkuasa yang besar yang lain. Dan maknanya kita mula menghantar satelit buatan kita sendiri, apa kita panggil CubeSat, yang mana yang ini UKM juga terlibat dalam peruntukan dengan Universiti of Surrey, UK. Dan ini ground stationnya pun di UKM dulu, dan dilancarkan pada tahun 2000 pusat ni. Tapi rasanya dia hidup 2-3 tahun lah ya. Mungkin masih ada di angkasa ni, tapi dah tak dapat diumumnya lah. Dengan kata lain tak hidup lagi lah ya. Walaupun dia masih di sana dalam tahun 2000. Kemudian tahun 2005 kita adakan observatory kita sendiri di Langkawi. Walaupun mana seperti saya sebut tadi, dalam setahun tu mungkin 130 hari dia dapat cerap gitu kan, dengan baik. Tapi masih lagi satu yang baik untuk kita dapat manfaatkan. Dan juga yang terbaru ni kita ada agensi angkasa negara yang menubuhkan center di Panting, yang mana mereka di sini akan ada alat-alat yang dapat menguji pembinaan satelit. Dan insyaAllah mungkin akan datang kita boleh membina dan melancarkan satelit sendirilah. Tak tahu bila, tapi ini kalau ada bajetnya mungkin boleh kita usahakan ya, untuk kita dapat menyamai ataupun memanfaatkan usaha-usaha angkasa yang telah dibuat oleh banyak negara lain ya. Dan mungkin kita ada kekuatan sendiri, contohnya mungkin dalam kes MH360 kita sebut kan, kita tak ada satelit sendiri, mungkin kita tidak dapat apa-apa kebolehan untuk membuat apa-apa cerapan daripada atas. Tak ada mata ke atas lah ya. Walaupun kita ada satelit sebenarnya, niasat kita ada ya, satelit private yang ada di atas, tapi itu hanya untuk siaran ya, untuk siaran, untuk broadcasting ya, untuk siaran-siaran TV dan sebagainya. Tapi tidak digunakan untuk melihat bumi ataupun kita panggil remote sensing ataupun untuk komunikasi. Kita tak ada lagi, walaupun ada dalam jangkaan ya, seperti yang ingin dilakukan melalui ini. Dan kita tahu kita ada mungkin kita tak ada lain, tapi kita ada projek astronaut kita yang kita sekarang ni ada seorang astronaut di kalangan beberapa negara, mungkin 35-40 negara yang ada rakyatnya menjadi angkasawan. Kita telah ada pada tahun 2007, dan pada 2009 kita lancarkan satelit sendiri yang kedua, Razak Site dia panggil, tapi malangnya juga sudah tidak dapat dihubungi sekarang ini ya. Jadi itu antara inisiatif yang saya cerita, dan maknanya itu juga di UKM kita ada Institut Sains Angkasa ataupun sekarang ini dipanggil Pusat Sains Angkasa, yang mungkin menjalankan beberapa usaha-usaha yang seperti saya sebut tadi. Kita ada
masalah hubungan matahari bumi tadi, mengkaji apa yang berlaku bila ada semburan daripada matahari yang ada, boleh kita lihat kalau kita berada di kedudukan latitude yang tinggi. Ini antara gambar yang saya sebut tadi yang boleh mungkin dilihat, northern atau southern light ni. Jadi kita juga ada, UKM ada alat-alat yang kita letak untuk mencerap ionosphere di atas itu. Yang ini di Iceland, kita ada beberapa alat di sana untuk pencerapan. Dan juga dahulunya kita ada wakil kita pergi ke Antartik untuk meletak beberapa alat. Sebab kita ingat tadi, di kutub-kutub itulah ada kesan bila berlaku semburan matahari. Jadi di situ mungkin ada minat untuk mengkaji apakah perubahan-perubahan pada ionosphere pada ketika berlaku semburan itu. Dan kita memang, contohnya ada beberapa data seperti macam ni lah yang kita dapat daripada ukuran yang ini di Antartika contohnya. Saya tak nak teknikal semua ni, tapi nak tunjukkan bahawa dalam apa yang ada, alat-alat yang ada boleh kita gunakan. Kita tak ada Hubble teleskop tadi, tak ada teleskop yang Langkawi pun saya sebut tadi boleh guna dalam beberapa hari saja dalam setahun. Tapi dalam kebolehan yang ada ni kita mengusahakanlah beberapa kajian yang dapat dibuat ya. Jadi mungkin masa dah tak ada, mungkin saya tak pergilah kepada semua tajuk-tajuk ni, tapi cuma mungkin saya sebutlah selain daripada alat-alat yang kita letak di kutub utara dan selatan ni untuk mengkaji ionosphere ni, kita mengkaji kita juga ada alat-alat yang kita letak di UKM menggunakan kaedah yang sama di mengkaji ionosphere ataupun lapisan yang melindungi kita tu di atas ekuator ni. Dengan itu kita letak alat-alat sama ada di UKM sendiri di beberapa tempat, juga di beberapa tempat di beberapa universiti di Malaysia ya. Jadi dengan meletak alat-alat ni kita dapat kajian yang lebih luas apa yang berlaku di atas sana ya. Jadi kajian yang juga menarik ya. Ada tadikan tadi mungkin tak ada masa untuk saya ini. Cuma saya nak tamat dengan beberapa lagi alat yang kita gunakan ya. Contohnya alat MACDAS ni yang kita dapat daripada, kita nak buat sendiri tak mampu, nak beli pun mungkin tak ada duit. Tapi ada juga alat-alat ni yang diberikan ya, dalam usaha-usaha projek kolaborasi antarabangsa, kita dapat peroleh dan kita gunakan. Contoh ini alat MACDAS ni mengukur kesan magnetik ya, di muka bumi bila berlaku apa-apa perubahan di atas sana ya, ataupun di atas sana ataupun di muka bumi ini, kesan perubahan magnetik bumi. Dan juga maknanya kita juga berusaha untuk membina antena-antena, sama ada kita beli sendiri ataupun kita buat sendiri untuk mencerap apa yang saya panggil tadi radio astronomi tadi ya. Kita tak ada teleskop optik untuk lihat, tapi kita boleh gunakan antena-antena ini untuk mencerap gelombang-gelombang lain selain daripada gelombang cahaya. Ini contohlah signal yang kita dapat daripada alat tadi. Dan di UKM juga ada tempat yang boleh membina antena-antena ini yang kita boleh design. Dan contohnya ada satu design yang sekarang ini kita harap dapat diletakkan pada salah satu satelit yang akan dilancarkan oleh Jepun. Harapannya lah kita telah ditugaskan untuk mereka bentuk antena ini. Dan ini satelit yang dibina oleh Jepun itu. Dan kalau lihat di sini, mungkin antena kita ni akan letakkan di situ kan. Harapnya kalau berjaya, dia akan lancar pada tahun 2016 nanti insyaAllah. Dan selain itu di UKM baru ni, akhir tahun lepas, kita dapat bina satu ground station ataupun dipanggil stesen bumi yang boleh menjejak beberapa satelit yang ada di atas angkasa, termasuk space station, International Space Station tadi. Jadi di sini ini
antenanya, jadi peralatan yang ada dalamnya yang boleh kita dapat lihat beberapa satelit yang ada, boleh dijejak. Jadi mungkin ini salah satu usaha mulalah untuk kita dapat mengkaji dan menjejak dan mempelajari teknologi yang dapat menjejak satelit contohnya. Jadi mungkin ini juga sesuai untuk anak-anak sekolah. Contohnya kalau berminat boleh buat lawatan dan sebagainya untuk lebih menarik mungkin minat rakyat kita untuk lebih memahami ruang angkasa kita, insyaAllah. Dan ini dah siap pun, tapi ini saya ambil gambar masa diletak, dipasang. Jadi dia dipasang atas bangunan gambar yang saya tunjuk tadi. Ini satu dish yang digunakan oleh astronomi radio. Jadi dia bukan satelit yang pakai optik tadi, pakai lens. Dia pakai dish ini untuk dapat isyarat radio daripada angkasa yang boleh kita gunakan untuk memperluaskan kajian yang ada pada kita. Jadi dengan itu saya tambah dengan rumusan tadi, saya cuba bawa daripada ruang yang luas galaktik kita boleh, galaksi yang ada di ruang atas sana. Kemudian kita khususkan kepada solar system kita, sistem matahari kita. Kemudian kita khususkan lagi hubungan antara matahari dengan bumi saja. Dan akhirnya kita tunjukkan apa yang boleh dibuat di Malaysia ini secara ringkas, dan lebih khusus lagi apa yang kita buat di UKM. Alhamdulillah setakat itu moga-moga bermanfaat, dan lebih-lebih lagi mengharapkan kita lebih menarik perhatian kita pada memikirkan penciptaan langit dan bumi itu, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Big Bang di kalangan saintis angkasa, bila dikatakan teori Big Bang, hal dah disebut dalam Quran, dia terdetik dari bahawa dunia ini pernah menjadi satu dan pecah. Kemudian Barat katakan teorinya Big Bang. Apa percakapan di antara saintis? Sebab bila melihat yang dalam Quran dah disebut 2000 tahun dahulu, teori Big Bang ni saya ingat baru tahun 1920 yang dua. Sebenarnya kalau dipikirkan dan sebagainya, memanglah dah jelas kan teknologi. Tapi lah, selain itu kita bercakap tentang hidayah lah kan. Seorang tu dengan penunjuk itu dapat tak dia relatekan dan betul-betul menerima apa yang disebut dalam Quran tu. Yang dapat hidayah tu dapat juga kan. Mungkin ada yang contohnya yang salah satu saintis itu yang dia jumpa mami apa yang di Egypt tu, Fir'aun kan, yang dalam Quran disebut kan, Fir'aun tu dia punya badan dia itu akan dijadikan satu petunjuk bagi manusia. Jadi ada saintis yang bila dia nampak tu, bila dia jumpa mayat mami Fir'aun tu, Fir'aun tu dia kan, salah satu faraon Fir'aun itu, dia mayat yang ditenggelamkan di Lautan Merah tu, dijumpai. Kemudian saintis yang berdepan tu dia menerima kan dalam hidayah. Jadi itu juga ini mungkin ada saintis yang mungkin menerima hadiah, tapi mungkin ramai yang belum pergi. Allah. Kes yang masih misteri yang sekarang temptation 320. Apabila dia naik di atas sana, jadi sekarang ni dah ada satu komuniti lain yang mengawal satelit kita, cuma tahu apa yang kita nampak sahaja kan, untuk dikhabarkan berakhir. Jadi mungkinkah maklumat itu tak sampai ke kiris ke ataupun macam mana? Ini dalam masih dalam ruang misteri ada tadi kan. Sebab
Yalah, kita pun tak diceritakan sepenuhnya, walaupun dah ada laporan-laporan sekarang ni. Yang dimaklum pun kita ni maklumat yang dari segi teknikal je, maknanya saya sebagai seorang jurutera kan. Dari segi teknikal ni, kalau maklumat itu yang diberi itu kita terima, memanglah itulah konklusinya apa, itulah rumusannya. Itu kalau kita terima bahawa betul apa itu, isyarat daripada satelit Inmarsat tu kita terima, memang kajiannya itu dari segi saintifiknya memang begitulah. Dari segi Dopplernya dan sebagainya, teknikal yang dibuat itu, memang itulah rumusannya kalau kita terima data-data yang diberi itu. Tapi kita sendiri tak tengok data tu kan, jadi kita terima sebab dia kata data itu menunjukkan begitu kan. Tapi itulah, kalau dulu memang diterima, tapi bila dah dicari-cari tak jumpa juga, ada juga orang yang dah menyoal balik data tu. Boleh kita dapat tu data tu sendiri untuk kita boleh kaji data tu raw, yang raw kan, sebab kita yang dapat tu dah diproses dan sebagainya kan. Jadi maksudnya dalam keadaan sekarang ni kita masih dalam ruang misteri tadi lah ya. Saya pun boleh kata begitu, walaupun jadi kalau kita terima maklumat yang diberi itu, dan dari segi isyarat yang dikatakan ping yang didapat sampai pukul 8 pagi, dan kalau dikaji ping itu pula dari segi Dopplernya, arahnya macam mana dan sebagainya, kalau kita terima itu, memanglah rumusannya dia berada di selatan lautan Hindi kan, seperti disebut tu lah. Jadi, tapi saya perlu sebut juga balik, maknanya setakat yang data yang diberi, itulah rumusan yang boleh dibuat. Cuma kalau kita soal balik data itu, dan kemungkinannya mungkin lain lah. Tak tahu lah, jawapannya pun lebih luas daripada soalan kemungkinannya. Kita sudah pandang dalam sesuatu kita dapat planet, lepas tu ada galaksi. Dalam ayat tadi yang disebutkan bahawa asalnya langit dan bumi itu bersatu, lepas itu dipisahkan. Jadi adakah maksud ayat itu bumi itu ada tunjuk pada bumi kita ataupun tunjuk pada semua sekali planet-planet lain galaksi yang besar? Ini ceritanya fasih lebih dalam kan. Tapi yang dipahami itu bumi kita lah, sebab itu rujukan kita kan. Walaupun maknanya kita nak, kalau maksud apa jadi, maknanya bumi kita dalam paduan di mana semua itu apa, tidak irrelevant ni, tidak dijelaskan di situ kan. Tapi cuma bagi kita bumi dan yang lain lah kan, kalau rujukan kita bumi, kita boleh ambil ayat itu bumi dan apa-apa yang ada di atas lah. Itu yang saya faham lah. Jadi maksudnya bumi dan yang lain itu asalnya satu, sepadu, dan kemudian dia berpecah. Jadi berpecah macam mana pun kita tidak tahu lagi ya, kita belum tahu ya. Kaedah berpecah itu, bumi itu dulu, bumi kita ni seperti saya bayangkan tadi, mungkin satu titik dalam keluasan tadi, di mana dalam paduan itu pun itu mungkin Allah Alam mungkin tidak akan mungkin dalam ruang atau dalam ruang hidup kita dalam masa jangka hayat kita ni tidak mungkin kita capai pengetahuan itulah. Allah Alam mungkin boleh dapat menerangkan yang tadi.